Selamat sejahtera Encik dan rakan-rakan sekalian. Saya Lim Chia Xie yang dari Sejarah SJKC 1 akan membentangkan tugasan 2 pembentangan saya ya bagi subjek SJHK 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Ini merupakan isi kandungan saya. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah mengenal pasti masalah yang diwujud, yang ketiga ialah objektif inovasi, yang keempat ialah kumpulan sasaran, yang kelima ialah kedudukan sebelum inovasi, yang keenam ialah kepentingan inovasi, ketujuh ialah modal inovasi pendidikan, yang ke-8 adalah cadangan aplikasi pembelajaran, 9 ialah papan cerita, 10 ialah instrumen penilaian hasil inovasi. Yang pertama ialah soal selidik, yang kedua ialah temu buah. 11 ialah merancang kaedah promosi, yang 12 adalah catakan pelaksanaan inovasi. Yang pertama adalah pengenalan saya. Petrol pernah mengatakan bahawa setiap guru seharusnya mempunyai 5 keupayaan, iaitu keupayaan kognitif, akademik, seni visual, psikomotor dan berfikiran kreatif. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia amat menggalakkan para pendidik untuk melaksanakan teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenalkan sebagai TMK dalam pembelajaran dan pengajaran, iaitu PDP. Inovasi digital bermaksud penerapan alat digital kepada pelbagai jenis kaedah inovasi untuk meningkatkan prestasi pasukan inovasi. Dan tujuan inovasi digital adalah untuk meningkatkan kualiti bahan bantu mengajar, iaitu BBM. Terutamanya bagi mata pelajaran sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid ada stereotip tentang sejarah, iaitu subjek ini adalah subjek yang boring dan membazirkan masa. Dengan inovasi digital, BBM sejarah dapat menjadi lebih menarik terhadap murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid amat sensitif dengan apa yang telah dilihat dan didengar. Murid juga dapat muat turun produk inovasi digital ini untuk membuat ulang kaji pada bila-bila masa. Ia juga dapat menjimatkan kos kerana ia tidak perlu untuk membayar bahan-bahan atau buku-buku. Selain itu, marilah kita lihat yang kedua, iaitu mengenal pasti masalah yang wujud. Semasa PDP sejarah tahun 4 dijalankan, pengaji mengetahui bahawa murid-murid mudah hilang fokus dan bersembang di belakang. Terutamanya bagi tajuk 3, iaitu zaman prasejarah. Kerana terdapat terlalu banyak fakta yang perlu dipelajari. Sebagai contoh, bagi tajuk ini, iaitu zaman prasejarah, terdapat banyak zaman yang perlu diingati seperti zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Dan pengaji yang menggunakan pengajaran tradisional menjadikan pengaji menyedarikan bahawa pengajaran tradisional ini menjadi punca kepada murid-murid yang hilang fokus kerana ia kurang berkesan kepada murid-murid tahun 4 semasa waktu sejarah. Seterusnya ialah 3.0, iaitu objektif inovasi.
Objektif bagi inovasi digital pengaji adalah untuk meningkatkan minat murid dalam tajuk zaman prasejarah dengan menggunakan inovasi digital yang telah dihasilkan. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti punca-punca murid kurang minat dalam tajuk zaman prasejarah. 4.0 yaitu kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi inovasi ini adalah kumpulan murid tahun 4. Seterusnya ialah kedudukan sebelum inovasi. Sebelum pengaji menghasilkan idea berkenaan inovasi digital ini, pengaji telah menjumpai video yang berkenaan tajuk zaman prasejarah ini. Video tersebut adalah dihasilkan oleh seorang guru dan video tersebut juga menerangkan tajuk ini. Terdapat beberapa ciri-ciri video tersebut. Yang pertama iaitu mempunyai gambar-gambar statik yang menarik. Yang kedua ialah penerangan yang jelas tetapi agak panjang. Yang ketiga ialah masa video yang terlalu panjang. Oleh itu, pengaji telah menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan inovasi digital sendiri. Pengaji menyedarikan bahawa grafik interchange format gambar-gambar yang berbentuk GIF ini dapat berupaya untuk menarik minat murid untuk menonton video ini kerana gambar-gambar yang berbentuk GIF ini akan menunjukkan gambar-gambar yang bersifat kartun dan ia boleh dapat meningkatkan inquiry murid semasa menonton video ini. Selain itu, iaitu keenam adalah kepentingan inovasi. Terdapat beberapa kepentingan inovasi ini. Yang pertama ialah untuk memudahkan murid untuk memahami tajuk zaman prasejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana inovasi digital ini akan merangkumi semua subtopik dalam tajuk ini. Kepentingan yang kedua ialah dapat meningkatkan minat murid dalam pembelajaran tajuk ini. Inovasi digital ini berupaya untuk mengurangkan stereotip murid terhadap mata pelajaran sejarah, iaitu mata pelajaran ini adalah boring dan membazirkan masa. Kepentingan yang ketiga iaitu inovasi digital ini mempunyai penjelasan yang jelas dan ringkas untuk menyampaikan mesej yang perlu disampaikan dalam tajuk ini. Yang terakhir adalah inovasi digital ini adalah bersifat TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Hal ini dapat memudahkan murid untuk muat turun inovasi ini dan membuat ulang kaji pada mana-mana tempat dan bila-bila masa. Yang ketujuh adalah model inovasi pendidikan. Dalam kajian ini, pengaji menggunakan model triological. Model triological adalah pembinaan inovasi secara berkumpulan. Dapat melihatkan bahawa model triological ini mempunyai 3 komponen yang terlibat, iaitu guru, murid dan media. Kolaborasi adalah sangat penting dalam model ini kerana ia akan menghasilkan sesuatu artifak atau objek dan amalan yang boleh dikongsi. Model ini juga memberi penekanan model dan fokus
kepada praktis dan mencipta artefak secara kolaboratif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah untuk mencetuskan idea baharu dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan interaksi sosial. Dengan model triological ini, pengaji dapat menghasilkan atau menciptakan sistem sokongan pelanggan yang lebih canggih. Kerana ketiga-tiga pihak ini akan saling mempengaruhi dan menggemaskini idea pengaji semasa menghasilkan produk inovasi. Oleh itu, ia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi ini dan bagaimana mengintegrasikan dalam pelbagai aplikasi. Marilah lihat yang ke-8, iaitu cadangan aplikasi pembelajaran. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah menyatakan tujuan keperluan sebenar. Tujuan keperluan sebenar pengaji adalah untuk mengatasi masalah murid yang kurang minat dan susah menguasai tajuk zaman prasejarah. Langkah yang kedua ialah merangka inovasi, iaitu pengaji telah mempunyai banyak idea untuk menghasilkan sesuatu inovasi yang berkesan. Sebagai contoh, dengan bentuk komik, video, game, permainan dan sebagainya. Langkah yang ketiga ialah menghasilkan inovasi versi awal. Selepas pengaji menentukan idea yang berkenaan inovasi, pengaji akan menghasilkan inovasi yang versi awal dan membuat satu perbincangan dengan orang lain seperti guru-guru sejarah atau rakan-rakan sebaya untuk mengubahsuaikan tentang inovasi tersebut. Seterusnya, pengaji akan menggunakan inovasi versi terbaru dalam PDP dan selepas itu, pengaji akan membuat satu refleksi berkenaan. Refleksi tersebut akan menerangkan kelebihan dan kelemahan inovasi digital tersebut. Sebagai contoh, kelemahan inovasi digital tersebut adalah kelajuan video yang agak cepat. Oleh itu, langkah yang kelima ataupun blok E iaitu pengubahsuaian akan berlaku dengan memperlahankan kelajuan video. Dan blok F iaitu terakhir, pengaji akan menggunakan semula inovasinya dalam PDP sejarah. Di samping itu, marilah kita lihat papan cerita pengaji. Terdapat beberapa langkah-langkah. Langkah pertama iaitu memahami dan memilih isi-isi atau info-info penting yang ingin disampaikan dalam bab zaman prasejarah ini. Langkah yang kedua, pengaji akan mencari gambar-gambar yang bersesuaian dan berbentuk GIF. Langkah yang ketiga, pengaji akan mengumpulkan info-info penting tersebut dengan gambar-gambar yang bersesuaian. Yang keempat, yaitu memainkan slide PDP, slide PPT yaitu dari Microsoft PowerPoint tersebut dengan merekodkan sebagai satu video dan menggunakan video maker untuk meletakkan latar belakang muzik yang bersesuaian. Yang ke-10 ialah instrumen penilaian hasil inovasi. Terdapat dua jenis instrumen penilaian yang telah diambil.
Yang pertama adalah soal selidik, yang kedua ialah temu buang. Marilah kita lihat soal selidik. Terdapat beberapa item dalam soal selidik ini dan soal selidik ini adalah bertujuan untuk menguji minat peserta kajian selepas inovasi ini diaplikasikan dalam kelas. Dan pengaji akan menggunakan 3 skala iaitu bersetuju, natural, dan tidak bersetuju. Selain itu adalah temu bual. Pengaji akan menjalankan satu temu bual dengan setiap murid yang menyertai kajian ini. Pengaji akan mendapatkan maklumat dan data yang paling lengkap dan tepat dengan temu bual berkenaan kajian ini. Yang ke-11 adalah merancang kaedah promosi. Terdapat beberapa kaedah promosi. Yang pertama ialah Facebook, seperti melalui Facebook Group. Yang kedua adalah Shopee. Pengaji akan mendaftar satu akaun di Shopee untuk menjual inovasinya. Yang ketiga adalah WhatsApp. Pengaji akan sanggup untuk kongsi info berkenaan inovasi ini dengan rakan-rakannya. Ini merupakan catatan pelaksanaan inovasi. Ini merupakan rujukan. Ini merupakan lampiran pengaji. Inovasi digital berada di link YouTube ini. Dan ini yang seterusnya adalah soalan yang akan ditanya dalam temu bual. Yang pertama, adakah Anda suka akan tajuk zaman prasejarah selepas menonton video zaman prasejarah? Yang kedua, adakah Anda suka menggunakan teknik menonton video untuk belajar tajuk zaman prasejarah? Kenapa? Yang ketiga, yaitu adakah Anda seronok dengan penggunaan teknik menonton video dalam PDP sejarah? Kenapa? Selain itu adalah soal selidik. Ini merupakan borang soal selidik pengaji. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.